hati. Seterusnya pada yang diraikan, yang didoakan seluruh semua pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana seperti biasa pada petang Isnin ini kita bertemu dengan di taman syurga, iaitu di majlis ilmu, insya-Allah majlis zikrullah. Mudah-mudahan dengan bertambah ilmu kita, insya-Allah bertambah amal dan keikhlasan kita kepada Allah. Saya mulakan petang ini dengan petikan kata-kata daripada Salman Al-Farisi. Seorang itu dikira malang apabila diberi ilmu tetapi terhalang daripada beramal. Seorang yang diberi peluang untuk bergaul dengan orang-orang soleh tetapi terhalang untuk menjejakinya. Dan seorang yang diberi peluang ataupun kesempatan untuk beramal tetapi tidak ada ikhlas. Jadi kalau kita dalam hidup kita diberi ilmu tetapi kita tidak diberi hidayah untuk beramal, diberi peluang selalu bersama dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh, tetapi tidak dapat menjejaki menteladani mereka. Ataupun kita diberi kesempatan berpeluang untuk berbanyakkan amal, tetapi tidak pula ikhlas. Maka itulah kita menjadi orang yang paling malang dalam kehidupan ini. Puncanya ada dua, iaitu pertama hati yang kotor dan niat yang tidak ikhlas ataupun niat yang tidak tulus. Mudah-mudahan walau di mana sahaja kita mendengar pada petang ini, sama ada saya yang menyampaikan, anda, para pendengar yang mendengar, semua kita, insya-Allah marilah sama-sama kita bersihkan hati kita dan marilah sama-sama kita cuba untuk tulus ataupun ikhlaskan niat kita. Kita tidak boleh mendabik dada bahawa kita ikhlas, tetapi sekurang-kurangnya kita tekad dan iltizam kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Apabila kita insya-Allah berusaha menjadi orang yang ikhlas, barulah kita diberi peluang untuk beramal setelah berilmu. Kita diberi peluang untuk menjejaki, teladani orang-orang yang soleh ketika kita bersama dengan mereka, dan insya-Allah kita akan dicampakkan rasa ikhlas dalam amalan-amalan kita. Pada petang ini kita memilih satu tajuk yang biasa saja, yang selalu kita buat, iaitu doa. Tetapi yang kita fokuskan ialah dinamika doa, ataupun bagaimana yang dikatakan doa itu satu yang dinamik, satu yang proaktif, satu yang produktif, suatu yang aktif. Kita doa bukan suatu yang pasif, satu yang pasif, satu yang orang kata pasrah dan menyerah. Bukan begitu saja. Tetapi mari kita lihat supaya kita dapat melihat bagaimana doa itu membangunkan satu jiwa dalam diri kita, membangunkan satu amal yang dapat kita melagangkan supaya Islam itu menjadi lebih baik pada diri kita dan juga insya-Allah pada masyarakat kita. Doa suatu yang ringan tetapi hakikatnya sangat berat. Sangat ringan kerana ia hanya diucapkan oleh mulut dan kalau perlu kita mengangkat tangan. Itu saja. Apalah sangat tenaga yang kita nak ucapkan dengan mulut, kata-kata ataupun kita mengangkat tangan. Tetapi doa bukan kerja mulut. Doa bukan kerja tangan, tetapi doa adalah kerja hati. Justru apabila hati kita tak mahu, kita tidak akan mampu buat satu perkara. Jadi sebab itu kita hendak melihat supaya petang ini kita bincangkan doa ni supaya doa ni meresap ke dalam hati kita. InsyaAllah dengan hati yang bersedia, hati yang insyaAllah dapat akrab dengan Allah, kita rasa kita akan rasa asyik dan cinta untuk berdoa selepas ini insyaAllah. Sebenarnya doa bukanlah satu pemberitahuan kita akan kehendak keinginan kita kepada Allah. Bukan satu pemberitahuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedia dan maha mengetahui. Tanpa diberitahu pun Allah sudah sedia mengetahui. Tetapi doa itu adalah pembuktian, pengabdian kita kepada Allah. Pembuktian yang kita ni hamba Allah. Kerana apabila kita berdoa, itulah kita menunjulkan ataupun kita mempamerkan ataupun kita menunjukkan bahawa kita benar-benar hamba yang kaya dengan sifat-sifat kehambaan. Sifat kehambaan ialah sifat kelemahan, kekurangan, kemiskinan, kejahilan dan sebagainya. Dan apabila kita melihat kelemahan dan kekurangan kita, timbullah rasa nak mengharap kepada Allah. Bila kita nak mengharap pada Allah, itulah kita berdoa. Artinya, kalau kita tidak ataupun kurang berdoa, tidak mahu berdoa ataupun kurang berdoa, itu petunjuk ataupun indikator bahawa kita sombong dengan Allah. Seolah-olah kita hebat, kita kuat dan kita sangat bijaksana untuk menghadapi kehidupan yang mencabar ini tanpa bantuan daripada Allah. Jadi doa bukanlah satu pemberitahuan, tetapi doa satu pembuktian bahawa kita sesungguhnya hamba yang kaya dengan sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat kekurangan, yang daripada situ timbul pengharapan, daripada pengharapan itulah timbul doa. Justru kita lihat para rasul, para nabi dan umumnya para salafus saleh,
mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Doa itu menjadi lifestyle mereka. Doa itu sudah menjadi tradisi atau cara hidup mereka. Dan kita lihat bagaimana ajaran Islam kaya dengan doa, ya. Betul. Bermula daripada kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur, sampailah kita nak tidur balik. Allahumma bismika amutu wa ahya, ya. Dalam tu banyak doa makan, doa berpakaian, doa berkenderaan, doa melihat benda yang cantik, doa ketika menerima hadiah, doa ketika menerima berita yang buruk, macam-macam. Jadi hidup orang Islam sebenarnya hidup yang penuh dengan doa. Penuh dengan doa. Artinya bukan saja perkara-perkara yang besar, malah perkara-perkara yang kita lihat remeh-temeh pun ada doanya. Begitu, menguap contoh, ya. Bersin misal kata, itu pun ada doanya. Jadi artinya kalau kita menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya ataupun kita mengamalkan Islam dalam arti kata yang luas, doa itu sudah menjadi culture ataupun budaya hidup kita, insya-Allah. Mengapa doa penting? Ni kita mengapa doa penting, supaya kita terasa selepas ini kita tak boleh lepas daripada doa. Yang pertama, doa adalah cara untuk kita mengekalkan hubungan kita dengan Allah pada setiap tempat dan setiap masa. Dengan berdoa artinya kita selalu sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak gambarkan keperluan kita kepada Allah ni macam keperluan ikan kepada air, ya. Tanpa air, ikan akan mati. Tanpa ingat Allah, tanpa perhubungan kita dengan Allah yang akrab, hati kita akan mati. Bila hati kita akan mati, kita tidak akan berdaya menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Saya nak gambarkan begini, ya. Hubungan kita dengan doa ni macam hubungan kapal terbang dengan menara kawalan, ya. Setiap berapa minit, 10 minit dia kena bagi tahu. Dia berhubung semula kat sini. Kalau dia dah tak berhubung agak lama, menara kawalan kata ini ada masalah. Mungkin dia telah ada mengalami kerosakan ataupun dia telah jatuh terhempas, ya. Jadi begitulah. Jadi apabila kita sentiasa berhubung dengan Allah, kita umpama layang-layang yang sentiasa diikat pada talinya. Tengok, macam mana, ya, dia boleh naik, dia boleh turun kalau dikawal oleh talinya. Tetapi kalau layang-layang tu putus tali, maka dia akan tersangkut, dia akan misalnya kata dihanyutkan di mana saja, tak tentu di mana, ya, dan sebagainya. Jadi sebab itu yang dikatakan doa itu ialah zikrullah. Zikir itu satu doa dan solat itu juga satu doa sebenarnya. Sebab itu bila kita sentiasa berhubung dengan Allah melalui doa, insya-Allah bantuan Allah akan sentiasa pada kita, ya. Dan kita tidak akan stres, kita tidak akan murung, kita tidak akan bosan dalam kehidupan kita. Apabila kita sentiasa hiasi hati kita, diri kita dengan doa. Itu pertama. Jadi yang pertama, cara untuk kekalkan hubungan dengan Allah ialah melalui doa, ya. Nak makan, ingat Allah. Tadi kita nak berpakaian, ingat Allah. Nak belajar, ingat Allah. Nak naik kenderaan, semuanya kita sebagai hamba Allah kena ingat Allah setiap masa. Kalau ditanyakan kepada orang, kenapa kita kena ingat Allah setiap masa? Sebab Allah jaga kita setiap masa. Itu je simple jawapannya, ya. Yang kedua, kita supaya dalam hidup kita ni didampingi oleh para malaikat dan kita dijauhkan daripada syaitan laknatullah. Kita lihat bagaimana kalau kita doa, misalnya kata doa makan, ya. Dalam doa makan itu, insya-Allah bila kita amalkan, malaikat akan sentiasa bersama dengan kita, ya. Bila kita nak tidur, misalnya kita baca 4 qul, kita tiup, kemudian kita daripada atas ke bawah, kemudian kita baca doa dan sebagainya. Waktu tu para malaikat akan menjaga kita, ya. Tetapi contoh katalah kita terlupa doa makan ataupun kita makan tanpa berdoa, makan waktu itu syaitan akan ikut makan bersama kita. Ini ada cerita syaitan gemuk dan syaitan kurus, ya, macam mana, ya. Kemudian kalau dalam mesyuarat, kita diajar oleh Rasulullah untuk berdoa mesyuarat, ya, supaya dalam mesyuarat tu ilham-ilham yang baik datang, ataupun idea-idea yang baik datang, ya. Tetapi kalau kita mesyuarat tanpa berdoa, kadang-kadang mesyuarat tu jadi suatu persengketaan, ya, satu perbalahan, ya, satu perbahasan yang menyebabkan ukhuwah akan renggang kalau kita tak jaga. Begitu juga minta maaf kalau saya sebut kita ketika bersama suami dengan isteri, begitu juga ada doanya supaya anak yang bakal lahir insya-Allah akan terhindar daripada syaitan. Ini, ya, kata. Itu yang kedua, supaya didampingi oleh para malaikat dan syaitan terhalau, ya. Yang ketiga, supaya kita upaya melakukan kebaikan secara berterusan, supaya kita ada kemampuan. Sebab kalau Allah akan beri kemampuan kita untuk mengikut
jalannya untuk kita melaksanakan kebaikan apabila Allah bagi kita hidayah dan taufik. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan pada kita untuk mengikut jalannya. Begitu ya. Kita minta kepada Allah supaya mengingatkan kita, supaya mengingatinya. Ya. Jadi itu saja. Apabila kita ingat Allah, insya-Allah kita dapat akan ada kekuatan untuk bersyukur, iaitu yang kita selalu doa kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Kita minta bantuan Allah untuk menjadi hamba yang ingat kepadanya dan bersyukur kepadanya, dan minta kepada Allah juga untuk kita dapat kekuatan untuk memperbaiki ibadah kita. Kemudian kita minta contohnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyyu wa maulaha. Kita minta supaya dia beri kekuatan untuk melawan hawa nafsu kita, untuk mendidik hawa nafsu kita. Kita minta juga kekuatan untuk melawan syaitan. Jadi artinya apabila kita nak beribadah kepada Allah, takkan terdaya untuk kita beribadah kepada Allah tanpa bantuan daripada Allah sendiri. Dan untuk dapat bantuan daripada Allah, sering dan sentiasa kita kena berdoa kepadanya. Kemudian yang keempat, apabila kita berdoa, ini adalah satu cara untuk kita melihat masalah. Kita membentangkan masalah kita dengan lebih jelas. Lebih jelas. Kerana apa? Masalah yang telah benar-benar dikenal pasti. Ini kata-kata ahli psikologi lah. Masalah yang benar-benar sudah dikenal pasti, separuh selesai. Artinya, macam mana kita menjelaskan masalah kita sewaktu kita berdoa? Waktu kita berdoa kepada Allah, kita sedang menyusun kata-kata. Apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Waktu itu, secara tidak langsung, secara automatik, kita telah memindahkan serangan masalah yang menjadikan kita emosional kepada lebih rasional. Apabila kita nak berdoa kepada Allah. Betul, Betul. Jadi bila kita nak berdoa kepada Allah, tadi bila diserang dengan satu masalah, misalnya kata kita gabra sekejap, kita macam hilang punca. Tetapi apabila kita pause, kita berdoa, waktu tu kita jelaskan apa sebenarnya masalah kita. Yang ini kita minta kepada Allah. Kita susun kata kita. Kita menyusun rasa kita. Bila kita menyusun kata dan menyusun rasa kita dalam doa, waktu itu sebenarnya insya-Allah kita akan menjadi lebih rasional ketimbang emosional pada peringkat awal tadi. Jadi inilah yang pentingnya, kita menjelaskan apa sebenarnya masalah kita apabila kita berdoa. Kemudian yang kelima, dengan kita berdoa, kita rasa kita berkongsi menghadapi kebuntuan. Manusia sentiasa perlukan pihak lain untuk berkongsi masalahnya. Tidak ada orang yang terlalu kuat untuk hadapi segala-gala dalam hidup ni sendirian. Kita sentiasa nak. Sebab itu manusia dirujukkan secara coexistent. Kita wujud secara bersama. Supaya apabila kita menangis, kita berkongsi bersama dan sebagainya. Jadi penderitaan tu akan rasa berkurangan apabila kita rasa ada orang yang sama-sama merasai apa yang sedang kita rasai. Sebenarnya, tetapi kadang-kadang ada ketikanya dan acap kali kita sudah tak boleh berharap kepada manusia untuk berkongsi masalah kita. Ada kadang-kadang masalah tu terlalu berat hingga kita tak dapat nak kongsi pada siapa. Kadang-kadang masalah tu terlalu rahsia yang kita malu nak cerita pada siapa. Kadang-kadang kita rasa takut dan segan untuk menceritakan kepada manusia. Namun pada ketika itulah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sedia dengan kita. Saya ingin memetik kata-kata Hamka yang ditulis dalam buku yang lama saya baca dulu. Dia kata, Profesor Dr. Hamka berkata, ketika pintu di bumi sudah tertutup segalanya, ketahuilah pintu ke langit sentiasa terbuka. Maksudnya apabila manusia tidak boleh lagi diharap mendengar pengaduan kita, Allah sentiasa ada untuk mendengar segala rintihan dan harapan. Begitu kita. Kemudian kita lihat bagaimana ayat Allah ini memujuk kita sebenarnya. Saya ingin berkongsi dengan para pendengar, dengan kita semua ada menghadapi masalah. Tetapi bila kita ada masalah, mula kita berdoa, apa kata Allah? Allah berfirman, jika hamba-Ku bertanyakan kamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah qarib. Aku sentiasa mendengar permohonan doa tatkala berdoa kepadaku. Oleh sebab itu wajarlah mereka sahut seruanku dan beriman kepadaku. Semoga mereka beroleh petunjuk. Ini bila kita katakan orang semua dah menjauh, kata Allah, katakan bahawa Allah tu dekat. Jadi itulah masanya untuk kita rasa berkongsi dengan Allah. Rasa kita boleh luahkan segala-galanya kepada Allah.
Kemudian yang keenam, mengapa kita berdoa yang dikata dinamika doa, ya? Kerana doa ini aktifkan kita untuk berusaha. Contohnya, doa adalah langkah pertama dan utama untuk bertindak. Ada orang kata, janganlah berdoa saja, berusahalah. Mereka silap. Doa tu pun dah satu usaha sebenarnya. Ya? Doa tu satu usaha. Doa bukan satu pengakhiran. Doa adalah satu permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Sebab itu kalau kita nak bawa kenderaan, contoh nak musafir, apakah doa itu setelah kita sampai? Tidak. Ketika mula kita start enjin saja. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita dah baca doa. Yang mana kita tak dapat kawal kenderaan tu. Yang dapat kawal kenderaan ialah Allah. Kita kata. Jadi salah sekali kalau kita rasa doa adalah kuasa yang paling akhir. Tidak. Ya? Tetapi doa adalah kuasa yang mana bila kita akrab saja dengan Allah dan mula berdoa, waktu itu insya-Allah doa itu adalah satu tenaga. Ini yang dikatakan oleh saintis. Doa itu adalah satu tenaga. Yang mana hasil hubungan kita dengan Yang Maha Berkuasa, kita dapat kuasa yang sangat tinggi. Apabila waktu itulah kita akan dapat kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, doa itu senjata, doa itu tiang agama, doa itu cahaya langit dan bumi. Jadi artinya doa itu satu kekuatan. Ya? Jadi doa bukan satu kelemahan. Orang kata, kalau dah tak ada upaya doa lah. Tidak. Semasa kita kuatlah kita kena berdoa kepada Allah SWT. Dan yang ketujuh, yang akhirnya ialah, kita dapat apabila kita berdoa, perlunya kita berdoa, ialah apabila kita berdoa, kita dapat hilangkan stres ataupun tekanan dalam jiwa kita. Artinya apabila kita doa, kita belajar menyerah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Itu yang dikata let go and let God. Bila kita serahkan kepada Allah, kita luahkan segala-galanya, waktu itu kita akan dapat kemuncak ketegangan tadi akan menjadi permulaan satu kepada ketenangan. Dah tegang sangat, dah tension sangat. Bila kita berdoa, waktu itu kita masuk zon yang dikatakan tenang. Itu yang dikatakan apabila kita Rasulullah SAW minta kepada Bilal untuk azan, Rasulullah akan gunakan kalimah arihna bisolah ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Artinya dalam solat itu sebenarnya satu doa. Kalau kita lihat solat itu satu zikir, solat itu satu doa. Jadi artinya apabila kita berdoa, kita berehat. Let go and let God. Sebab itu yang penting. 7 sebab itu sebenarnya banyak sebab untuk kita berdoa. Tapi kesimpulannya ialah apabila kita rasa sentiasa dalam hati kita memerlukan Allah, memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, lebih daripada kita perlukan oksigen dan segala-galanya, maka waktu itu tidak ada lain dan tidak ada jalan yang lain kecuali kita berhubung sentiasa dengan Allah melalui doa. Ya Allah. InsyaAllah, itu dia. Doa ini umpama graviti ya Ustaz. Macam tadi kan graviti perlunya pada doa. Dan kalau kita nak umpamakan juga tenaga kinetik juga, doa kita bergerak sentiasa dengan tenaga kinetik, dan juga doa itu umpama tenaga kinetik yang kadang tak perasan sebenarnya kita berdoa sebenarnya. Dan waktu ini untuk anda pendengar IKIM FM, kita buka ruangan untuk anda sama-sama berinteraksi bersama yang bagi Ustaz di talian kami di 0362051500, juga menerusi FB IKIM.FM sendiri. Boleh anda letakkan komentar anda di sana, dan satu lagi medium yang bakal kami kongsikan juga menerusi SMS ringkas dengan menaikkan IKIM, jarakan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini kita nak raikan rakan pendengar kita di talian. Pemanggil pertama untuk Mukmin Profesional petang ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Puan Ana dari Shah Alam. Silakan Puan Ana. Ya, saya nak bertanya Ustaz. Kaitan doa dan keyakinan diri serta doa kita dimulakan oleh Allah. Itu saja. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tu Ustaz? Keyakinan diri dan juga kita nak dengan Allah bagaimana? Ya. Sebenarnya bila kita katakan keyakinan diri ataupun believe in yourself, dalam Islam dia berbeza dengan keyakinan diri mengikut perspektif barat. Dalam Islam, keyakinan diri kita sangat kuat kaitannya dengan keyakinan kepada Allah. Ini siapa yang paling kuat keyakinannya kepada Allah, dialah yang paling kuat keyakinannya terhadap dirinya sendiri. Sebab itu kita lihat para rasul, mereka adalah orang yang paling kuat keyakinan dirinya, kerana hasil pergantungan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apa yang kita boleh kaitkan keyakinan diri ini dengan doa, dengan doa. Yang pertama kita lihat dalam adab kita berdoa, adab kita berdoa banyak,
Tetapi yang paling penting ialah adab hati kita sewaktu kita berdoa. Adab hati kita. Iaitu kadang-kadang bila kita berdoa ni, kita memang dah ngadap kiblat, kita dah ada wudu, kita dah ucap selawat, dah semua dah okey dah lahiriahnya. Tetapi sayangnya kadang-kadang dalaman kita belum ada adab. Iaitu masa kita berdoa ialah kena yakin bahawa Allah akan makbulkan. Kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa kita itu. Jangan ada was-was, jangan ada syak ataupun waham, boleh ke, iya ke, macam ni kan. Macam ni, boleh ke kita dimakbulkan? Tidak. Kita mesti 100% yakin kepada doa yang doa itu akan dimakbulkan. Itu adab kita berdoa. Jadi Allah tidak akan makbulkan doa ketika hati kita ragu-ragu dan was-was tentang makbulnya doa itu. Justru sebelum kita berdoa, untuk kita yakin, kena yakin kepada Allah lah. Kasih sayangnya, maha mendengarnya. Allah tu, maksudnya Allah tu sayangnya kepada kita lebih seorang ibu kepada anaknya. Contoh, bila kita minta kepada ibu kita, kita yakin ibu kita akan beri. Lebih-lebih lagi kita minta kepada Allah. Allah akan berikan. Dengan syarat, itu yang dikatakan dengan syarat, permintaan kita itu bukan satu dosa. Permintaan kita tu, yang kedua, kata hadis, yang pertama, bukan satu dosa. Kita minta bukan satu dosa. Kita minta orang, orang tu misal kata sakit ke, atau minta kita orang tu misal kata sahabat kita bergaduh ni minta doa. Suatu yang memutuskan silaturahim, tu yang kedua. Satu yang berdosa, satu yang memutuskan silaturahim. Satu yang berdosa tadi kita minta, contoh kita ambil nombor ekor, kita minta supaya nombor ekor tenang. Itu takkan dibagi kan, itu. Ataupun memutuskan silaturahim, itu juga tak boleh. Dan yang ketiganya, apabila kita menggesa Allah supaya memakbulkan doa kita dengan cepat, dengan segera. Itu masuk dalam hadis. Maksudnya, ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana yang dikatakan menggesa itu? Rasulullah kata, aku telah berdoa dan segerakan makbulkan doa itu. Tidak boleh. Kerana apa? Kita kembali kepada pengertian definisi tadi. Doa adalah lambang sifat kehambaan kita kepada Allah. Maha suci Allah daripada digesa-gesa oleh hambanya. Tak boleh kita nak gesa-gesa. Sebab kita siapa? Sebab tu kalau seorang tu bila dia menggesa Allah dalam doanya, minta disegerakan dan sebagainya, waktu itu gugur sifat-sifat kehambaannya. Waktu itu hakikatnya dia tidak berdoa. Kerana berdoa bukan meminta, tetapi doa adalah membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Itu Jadi perlu ada keyakinan diri. Itu Tetapi keyakinan diri kita yang kita kaitkan dengan Allah. Ada orang, dia terlampau kuat keyakinan diri dia, sampai jadi takbur. Sehingga dia langsung tak minta kepada Allah. Contohnya dia dah ada kekuatan, apa lagi? Saya kuat, saya kaya, saya berkuasa, saya tak perlu lagi doa kepada Allah. Tidak. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, kalau kita tengok Nabi Musa, orang yang ada Al-Qawi. Pada masa yang sama Nabi Musa ada Al-Amin, amanah, dan juga ada kekuatan fizikal dan sebagainya. Namun apabila dia nak bertemu dengan Fir'aun, namun apabila Nabi Musa nak berdepan dengan tukang sihir Fir'aun, Nabi Musa masih lagi berdoa. Artinya, saya katakan doa bukan lambang kelemahan, tetapi dinamika doa ialah, doa adalah lambang kekuatan. Semakin kuat seseorang itu, semakin yakin seseorang itu pada dirinya dan kepada Allah, semakin kuat dia berdoa. Itu seharusnya. InsyaAllah itu dia yang kita harapkan kepada semua sebenarnya. Dan seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'min ayat 60, berdoa kepadaku dan saya akan kuperkenankan bagimu, insyaAllah. Dan waktu ini kita nak lainkan rakan pendengar kita seterusnya di talian untuk Mukmin Profesional petang ini. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Aikin. Ya, siapa tu? Tak apa nak lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Haji Rohani daripada Paling Merah. Apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah, Tuan Haji. Silakan. Begini, kalau kita tengok sirah Nabi Isa AS, Nabi Isa AS ni dia dilahirkan dalam keadaan yang luar biasa kan. Kelahiran dia yang pelik. Sebab dia lahirnya tanpa bapa. Jadi apa yang saya difahamkan bahawa sebetulnya Allah SWT telah cabar. Kerana di kala itu, kemajuan teknologi itu terlalu tinggi sangat. Sehingga kan orang buta boleh disembuhkan. Jadi maka di kala tersebut, kalau tak salah saya nak jadi Raja Nero, tak salah.
Maka dia kata apa perlu doa-doa. Sedangkan tak doa pun kita telah kuat. Tak doa pun kita telah gagah. Tapi buat itu dan ini. Akhirnya Allah SWT telah cabar pada manusia yang kononnya hebat dengan melahirkan Nabi Isa. Iaitu satu kelahiran yang tidak ada bapa. Jadi kita tarik Ustaz. Apabila dari awal hingga akhir ini, Ustaz menyebutkan bahawa doa itu lambang hamba kepada Tuhannya. Jadi justru itu kalau ikut mazhab selain daripada Syafi'i, maka Fatihah itu bismillahnya disebut perlahan, tidak kuat macam Syafi'i. Kerana malu rendah pada Allah untuk menunjukkan bahawa dia itu hamba. Jadi apa komen Ustaz kalau sekiranya seseorang itu dia berdoa pula dalam keadaan yang menengking-nengking kan. Sebagai Ustaz sebut tadi gesa kan. Dia macam contohnya hancurkan lah. Dia sebetulnya tidak ada nampak lambang hamba lah. Tidak macam, jadi macam mana? Saya nak komentar sikit Ustaz, insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Sama-sama, insyaAllah. Bagaimana tu Ustaz? Ya, pertamanya intonasi dalam kita berdoa, ya, dalam kita berkomunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Maha Suci Allah, ya. Allah bukan saja ajar kita, Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja menyuruh kita berdoa, tetapi Allah mengajar kita apa yang sepatut kita doakan. Betul. Dan yang ketiga, Allah juga mengajar kita apakah kaedah berdoa, cara berdoa yang baik. Subhanallah, sebab itu para ulama mengatakan bahawa doa yang paling baik ialah doa yang masnun, ya, doa-doa yang dipetik daripada Al-Quran. Sebab manusia ni dia sendiri tak tahu apa yang baik untuk dia. Kita sentiasa sebagai hamba kena merasai bahawa Allah lebih tahu, lebih mengetahui apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Justru dengan keterbatasan itu juga kadang-kadang kita berdoa minta sesuatu yang sebenarnya belum tentu baik untuk kita. Jadi sebab itu para ulama dia mendidik kita supaya berdoalah mengikut doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Kerana itu yang diajar pada kita. Contohnya minta yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta. Begitu juga doa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Begitu juga Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati, contohnya, Allahumma hab lana min azwajina. Ini semua ialah doa-doa yang datangnya daripada Al-Quran dan juga datang daripada Al-Hadis. Begitu juga doa yang datang daripada orang yang arif billah, iaitu orang wali-wali Allah, para ulama yang amilin, Mereka tahu apa yang baik untuk umat ini. Jadi kita ambil saja doa-doa mereka, gitu. Begitu juga apabila kita dilihat di dalam cara kita berdoa, cara kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita berkomunikasi dengan manusia pun ada 3 caranya. Yang pertama, kita kena jaga kata-kata kita. Yang kedua, intonasi. Kerana kadang-kadang kata-kata yang baik tetapi intonasi kurang baik, dia maksud yang berbeza. Sebab kena intonasi yang betul, Yang ketiga, dengan body language, dengan non-verbal. Kerlingan mata kita, cara kita menggerak-gerakkan tangan, kaki dan juga ataupun bahu kita ataupun leher kita, itu yang non-verbal itu, insya-Allah itu yang lebih berkesan dalam komunikasi, kerana itu tidak dapat dilakon-lakonkan. Itu real kita sebenarnya, kan, word kita. Jadi kalau begitulah kita menjaga komunikasi kita kepada hamba Allah, sesama hamba, apatah lagi kita dengan Allah, kita kena jaga words kita, kata-kata kita. Sebab tu kata-kata kita jangan kata-kata yang celupa. Itu yang saya katakan tadi. Lebih elok kita doa, kita ambil doa yang datang daripada Al-Quran, daripada sunnah dan juga ditunjukkan oleh para ulama. Yang kedua, intonasinya. Dalam Al-Quran juga kata jangan tinggi dan jangan terlalu rendah. Jangan itu. Jadi medium saja. Dengar. Yang dengar. Kerana yang kita berhadapan dengan Allah tu adalah zat yang as-sami'. As-sami' itu maha mendengar. Cuba kita bayangkan, contoh, kalau saya minta kepada, katalah Yati ada 3 orang anak, contoh, saya buat contoh, tiba-tiba balik rumah ni 3 bercakap nak minta sesuatu, Yati kata tolong cakap satu-satu, sebab ibu tak boleh dengar, Umi tak boleh dengar semua, kan. Alung cakap dulu, ataupun yang Angah cakap dulu, kita cakap begitu, satu-satu kita dengar. Tetapi Allah tidak begitu. Bilion hambanya, yang berdoa pada satu masa, Allah boleh mendengar semuanya. Tak payahlah kita kata slowkan sikit doa kamu nanti, Allah semua dengar, begitu. Jadi artinya waktu kita intonasi, sepatutnya intonasi kita ialah intonasi seorang hamba.
Intonasi seorang hamba ialah merayu-rayu, mendayu-dayu, meminta dan sebagainya. Ya, ini yang dikatakan pada asasnya. Kemudian apabila kita nak merujuk kepada doa yang nak melambang menghancurkan musuh-musuh Islam, contoh Yahudi dan Nasrani dan sebagainya, yang ini ada kekecualiannya, sebab kita nak dengar supaya doa tu dikongsi oleh ramai orang yang nak aminkan, mungkin kita tinggikan suara dan sebagainya. Saya tidak merujuk pada mana pihak. Yang ini saya tidak merujuk pada mana, tetapi kita melihat pada ilmunya pada itu saja, Jadi sesuai dengan kalau kita berseorangan, intonasi kita ialah intonasi kerendahan yang melambangkan kehambaan kita. Tetapi kalau ada ramai orang yang nak berkongsi rasa dengan doa kita, kita sebagai imam yang makmum perlulah kita kuatkan sedikit, bukan untuk menjerit tetapi untuk makmum kita berkongsi dengan apa yang kita sedang doakan. Kalau tak dengar macam mana dia nak menghayati, begitu saya rasa. Ikut kesesuaian, insya-Allah. Kesesuaian itu penting, Ustaz, Macam mana pun kita nak minta pada orang pun kita beradab, apatah lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi prinsipnya kita mengekalkan sifat kehambaan kita dalam berdoa. Itu dia. Dan doa itu secara mukmin, seperti mana Nakibah Salahuddin nyatakan di FB kita dan perkongsian di FB kita, Ustaz, daripada Siti Aisyah Zakaria, dia kata bolehkah kita doa dengan permintaan yang begitu spesifik? Kalau Ustaz nyatakan tadi, Allah tahu dan lebih tahu daripada apa yang kita ingin, apa yang lebih baik untuk kita, macam mana Ustaz kata, perlukah untuk kita spesifik ataupun kita secara umum saja, Ustaz? Saya rasa lebih spesifik lebih baik. Lebih spesifik lebih baik. Tetapi bagi saya ingin menegaskan bahawa saat seorang yang paling hampir kepada Allah ialah dalam solat. Dan dalam solat tu seorang tu paling hampir dengan Allah. Dan dalam solat itu saat yang paling hampir pula seorang dengan Allah waktu sujud. Dan Rasulullah minta waktu kita sujud tu banyakkan doa. Artinya waktu kita sujud, waktu kita menghinakan diri kita, waktu itulah yang Allah nak dengar doa kita. Jadi sebab itu bagi saya lah yang penting, saya malu apabila saya terbaca satu hadis, kita elok hadis ini kita baca, kita kongsikan bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud tidaklah seseorang yang berdoa kepada Allah dengan doa kecuali Allah akan memberikan kepadanya, sama ada dengan dikabulkan segera di dunia atau disimpan untuk kebaikannya di akhirat, ataupun ditutupkan dosanya setakat doanya selama itu. Selama dia tidak doakan tadi, unsur-unsur dosa, memutus silaturahim dan mohon disegerakan. Kemudian dalam satu hadis yang lain bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemalu. Sangat pemalu, hingga Allah rasa malu kalau seorang tu berdoa kepada Allah, maka Allah lepaskan dia tanpa doa itu tidak dimakbulkan. Begitu, Jadi kalau begitulah Allah juga yang kita sedang minta tu begitu pemalu dan tak tega untuk melepaskan seorang hamba tanpa doa dimakbulkan. Allah malu, macam kita lah, orang datang ke rumah kita, kita rasa malu kalau tak bekalkan sesuatu. Itu sikit saja, tetapi Allah begitu. Jadi sepatutnya kita yang berdoa kepada Allah perlu lagi rasa malu. Rasa malu lagi, kan. Jadi itu yang kata-kata. Sebab itu bagi saya lah, tidak salah untuk kita memperincikan doa kita. Sebab apabila kita memperincikan doa kita, kita menguatkan rasa hati kita, rasa kehambaan kita. Jangan kita kata, Ya Allah, permudahkan urusan hidupku. Begitu je. Itu secara umum. Ataupun kita minta, permudahkan urusan hidupku, Ya Allah, dengan Engkau kuatkan imanku. Ya Allah, Engkau kuatkanlah dengan iman itu, Engkau perkuatkan. Kita detailkan. Tak apa, kita minta banyak pun tak apa. Sebab kalau manusia, kalau kita minta panjang-panjang, manusia bosan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, makin panjang kita minta, makin seronok Allah mendengarnya. Sebab itu dalam satu kata-kata hukama saya mendengar, dua suara yang Allah sangat sayang, Allah sangat suka mendengar, iaitu suara rintihan minta taubat daripada hambanya yang berdosa. Yang kedua, suara hambanya yang sedang meminta-minta kepadanya. Dua perkara ni. Yang satu, dia minta taubat atas dosa-dosanya oleh pendosa. Dan yang kedua, orang minta-minta kepada Allah dalam doanya. Gitulah, kita. Jadi tak salah untuk memperincikan kalau dia dapat mempertajamkan rasa kehambaan kita dalam berdoa, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia. Dan waktu ini juga kita nak raikan lagi di FB kita daripada Puan Putri Asmaul Husna. Kalau tadi Ustaz nyatakan tentang waktu sujud, antara waktu yang mustajab doa, dan ada waktu-waktu ataupun ketikanya doa itu lebih mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Banyak kalau kita lihat dalam adab-adab kita berdoa,
adab-adab kita berdoa ialah selain daripada waktu, begitu juga tempat. Tempat kita berdoa. Begitu juga sampai ada cuaca. Waktu hujan. Jadi sepatutnya waktu hujan turun ni, petang dan sebagainya, kita tahu waktu hujan ni sebenarnya adalah waktu dimakbulkan untuk kita berdoa. Begitu juga tempatnya kan. Begitu juga situasi rasa kita. Hati kita. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah serta merta apabila kita bertawasulkan kepada amalan kita, yang kita rasa amalan tu yang paling, kita kata paling baik ataupun paling ikhlas. Kita tak tahu ikhlas, kita tak tahu itu rahsia Allah kan. Tetapi kita belajar daripada 3 pemuda yang terperangkap dengan di gua itu, masing-masing bertawasul kepada amalan-amalan mereka. Jadi apa salahnya kalau kita rasa dalam banyak amalan-amalan kita yang ada kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita tak tahu ikhlas atau tidak, tapi kita rasa yang itulah yang paling kita sembunyikan daripada orang lain, yang paling kita tidak minta balasan, yang kita terjaga kita punya hati, waktu itu kita bertawasul, insya-Allah tidak ada apa masalah. Jadi waktunya, masanya, keadaan hati kita, yang itu penting. Ada adab kita dalam berdoa. Itu dia. Dan tadi Ustaz nyatakan tentang tawasul amalan kita, kita bersandarkan kepada apa yang telah kita amalkan. Tapi bagaimana kalau kita minta orang lain doakan untuk kita, bagaimana tu Ustaz kedudukannya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita meminta orang lain mendoakan untuk kita. Tapi terlebih dahulu kita sendiri berdoa untuk diri kita lah. Jangan kita minta orang lain saja doakan untuk kita, tapi kita lupakan diri kita sendiri. Itu satu. Itu satu. Satu lagi, jangan lupa. Jangan hanya fikirkan mindset kita untuk menerima doa daripada orang lain. Cuba kita fikirkan untuk memberi doa kepada orang lain. Kerana antara doa yang makbul ialah doa seorang sahabat yang mendoakan kepada yang lain tanpa sahabat itu tahu. Maksud daripada hadis riwayat Muslim, tiada seorang Muslim pun yang berdoa untuk saudaranya dari belakang, melainkan malaikat berkata kepadanya, dan bagi kamu seperti yang kamu pinta untuk saudaramu. Jadi jangan bagi tahu orang tu kita doakan kepada dia di belakang dia, tetapi waktu tu malaikat bersama kita, apa yang kita minta tu lantunannya kepada kita juga. Yang itu. Jadi jangan hanya fikirkan nak suruh orang lain doa untuk kita. Cuba fikirkan juga sekarang ni kita doakan orang lain. Mungkin kita doa pada diri kita belum berapa ikhlas, tetapi kalau kita doakan kepada orang lain itu ikhlas. Sebab kita sayang. Sebab itu kita tak bagi tahu dia pun. Itu yang penting. Itu kata orang erti kepada memberi. InsyaAllah. Termasuk memberi doa. Memberi doa. Dan waktu ini mungkin disebabkan keterbatasan waktu juga Ustaz, kita nak minta pada rakan-rakan pendengar kita minta maaf kerana masa agak terbatas. Ramai panggilan sebenarnya untuk sama-sama kita naikkan, tapi disebabkan waktu agak terbatas. Jadi mungkin sebagai kesimpulan berkenaan dengan dinamika doa ini sendiri daripada Ustaz, silakan Ustaz. Sebenarnya apabila Allah gerakkan hati kita untuk berdoa, itu lebih berharga daripada makbulnya doa itu sendiri. Jadi bukan senang Allah nak bagi hidayah pada hati kita supaya berdoa. Sebab apabila kita nak berdoa kepada Allah, itu menunjukkan kelemahan diri kita, lambang sifat kehambaan kita. Yang dalam hidup kita ni kita sentiasa ego, takbur dan sebagainya. Jadi bila Allah ilhamkan ataupun campakkan ke dalam hati kita ingin berdoa, sebenarnya itu suatu yang lebih berharga dan lebih mahal harganya daripada makbulnya doa yang kita minta. Sebab itu saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf. Bila Allah ilhamkan atau gerakkan hati untuk berdoa, berarti dia telah merasakan kefakiranmu di hadapannya. Maka Allah tidak akan mengecewakan. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, tatkala Allah membuka mulutmu untuk berdoa, maka ketahuilah sesungguhnya Allah berkendakkan doa itu diperkenankan. Jadi tak mungkin Allah ilhamkan kita untuk berdoa kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak mau makbulkan doa kita itu. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada perkongsian yang akan datang kita akan dapat melihat bagaimana dinamika doa dalam kehidupan kita hingga doa itu menjadi sumbu dalam kehidupan kita, yang mana dengannya insya-Allah come what may, apa datang apa saja, asalkan kita berhadapan, asalkan kita akrab dengan Allah, insya-Allah waktu itu doa adalah senjata kepada kita. Dan kita kena ingat sebagai kata-kata yang akhir, doa diperkenankan semasa kita berusaha.
bukan semasa kita meminta. Doa diperkenankan semasa kita berusaha, bukan semasa kita meminta. Sekian wabihi wallahu alam. Mudah-mudahan Allah sentiasa gerakkan hati kita untuk berdoa, dan di akhir ini mudah-mudahan kita sentiasa berdoa agar ilmu yang kita dapat pada petang ini insya-Allah mengaktifkan diri kita untuk sentiasa berdoa.